Tajuk pertama. Okey. Keselamatan bengkel. Okey, baik. Kat sini Ustaz minta Mirza Tifah Afia. Mirza Tifah Afia baca muka surat 1. Ya. Baca dengan kuat biar kawan-kawan kita dengar semua. Mirza Cikgu Cikgu Nasir, okey, terus. Cikgu Nasir dan murid tahun 4 Alfa berada di luar bengkel Reka Bentuk dan Teknologi RBT. Terus. Murid-murid hari ini, kita akan masuk ke dalam bengkel Reka Bentuk dan Teknologi. Sebelum masuk, letakkan dan susun beg kamu di sana. Okey, baik. Itu adalah keselamatan juga. Okey, terus baca. Mengapakah kita perlu meninggalkan beg di luar bengkel, cikgu? Okay. Beg akan menghalang laluan dan ruang kerja akan menjadi sempit. Okey, baik. Okey, orang lain pula. Awak off mic. Orang lain pula. Saya nak. Ustaz, Ustaz arahkan. Saya cikgu. Diamlah yang lain. Ustaz nak cari nama ni. Okey, baik. Muhammad Kaisir. Mana Muhammad Kaisir? Saya. Okey, baik. Awak baca yang bawah ni pula. Cikgu apakah ni? Cikgu, apa? Okey. Baca, terus baca. Cikgu, apakah yang akan kita lakukan di dalam bengkel ini? Okey, lagi Banyak aktiviti yang dapat kamu lakukan di sini. Okey, baik. Banyak kita dapat lakukan di sini. Okey. Okey, awak tutup mic. Okey, hari dia tanya Cikgu Nasir dari tahun apa dan murid tahun 4 Alfa berada di bengkel, luar bengkel Reka Bentuk Teknologi. Lepas tu cikgu tu cakap apa, murid-murid, hari ini kita akan masuk ke bengkel Reka Bentuk Teknologi. Sebelum masuk, letakkan dan susunkan beg kamu di sana. Okey, baik. Cikgu arahkan letakkan beg di suatu tempat yang disediakan dan susun elok-elok. Kenapa kita kena buat begitu demikian? Supaya beg kita tidak bersepah ataupun tidak kat bawah tu dah cakap kan. Supaya beg kita tidak menghalang laluan, ruang kerja, ataupun tempat kerja yang menjadi sempit lah. Beg lagi apa lagi tempat duduk tak selesa nanti dalam bengkel kan. So bila beg tu letak di satu tempat, satu sudut dan dengan susunan yang betul, maka beg tu tak adalah menyempitkan ruang kan. Dan juga murid-murid pun tak adalah, kalau disusun dengan elok, tak adalah bertukar dengan beg. Tapi kalau main letak je kan, mungkin kita boleh bertukar beg dengan kawan. So dah balik rumah tengok-tengok, Masya Allah, beg kawan kita rupanya kita bawa balik. Kan susah pula tu. Sekali kawan tu pun lupa pula ada makanan. Tu macam-macam. Kita dah tengok beg kawan, kita tak buka. Sekali dia berkulat kat dalam kan. So susun elok-elok supaya tidak bertukar, supaya dia kemas tempat tu tidak berselerak. Tu dia. Bila kemas, kita menyedapkan pemandangan, mata kita memandang. Okay, siapa yang bercakap boleh tutup mic. Minta maaf ya kalau yang tak pakai baju tu tak pakai baju. Sebab ni dalam record. Dalam record ni dia boleh tengok oleh semua dan video ini Ustaz akan upload dekat YouTube. Nanti kamu akan lihat balik dekat YouTube. Sebab untuk kemudahan murid-murid. Channel Ustaz apa saya lupa. Tak apa Ustaz, nanti Ustaz akan bagi link. Nanti. Okey, seterusnya. Dekat Makmal ni apa aktiviti yang kita boleh lakukan?
Ustaz akan tanya seorang-seorang. Nur Humairah Balki, apa aktiviti yang boleh kita lakukan? Nur Humairah, apa aktiviti boleh kita lakukan dekat Makmal? Nur Humairah. Ya, saya. Apa aktiviti yang boleh kita lakukan dekat Makmal? Makmal komputer. Apa aktiviti? Buat eksperimen lah. Eksperimen. Eksperimen Makmal komputer, bukan Makmal sains. Makmal komputer sebab kita berkait dengan komputer. RBT. Dia lebih pada teknologi. Apa kita boleh buat? Humairah, Kita boleh apa aktiviti yang kita boleh buat? belajar. Betul, belajar tentang komputer. Okey, yang lain pula Ustaz nak tanya. Ribka, betul tak? Ribka Victorina? Mana? Ya, saya. Nama awak penuh apa? Rika Victorina. Ana tu, Ana apa tu? Anak Rasid. Anak Rasid. Rasyid. Baik. Okey, apa aktiviti lagi yang kita boleh buat dekat Makmal komputer? Tahun lepas ada belajar tak? Tahun lepas tahun 3 tak tahu. Tahun 3 ada belajar tak RBT? Tak ada kan? Tak ada. So, kalau awak bayangkan kalau kita duduk dekat Makmal komputer, awak pernah masuk tak Makmal komputer sebelum ni? Pernah? Pernah. Apa kat situ awak rasa kita boleh buat? Main komputer. Main komputer. Okey, baik. Okey, orang lain pula Ustaz nak tanya. Sarah Atilia. Mana Sarah Atilia? Saya. Okey, apa lagi aktiviti yang kita boleh buat kat dalam tu? Kat dalam Makmal komputer. Sarah Atilia. Mic rosak ke? Tak bunyi. Sarah Atilia, apa dia Sarah? Yang boleh kita buat? Buat kerja. Kerja apa? Awak pernah masuk tak Makmal komputer sebelum ni? Pernah. Pernah? Tak, Ustaz tanya seorang je, Sarah Atilia je. Okey, apa yang awak buat kat dalam Makmal komputer? Sarah? Main komputer. Main komputer. Okey, baik. Ustaz tanya orang lain pula. Syawal Muhaimi. Mana Syawal Muhaimi? Syawal Muhaimi. Okey, Syawal. Apa aktiviti yang boleh kita buat dekat komputer, dekat Makmal komputer? Apa dia? Belajar dalam internet. Belajar internet. Alhamdulillah, bagus. Belajar internet. Okey, baik. Kita tengok seterusnya. Okey, pada muka surat seterusnya. Surat yang kedua. Okey, pada muka surat kedua, Ustaz nak apa ya? Nur Humairah Balkis, baca muka surat kedua. Okey. Baca, silakan. Seronoknya. Cikgu, ini kali pertama kami dapat masuk ke
ke bengkel. Di sini ada peraturan untuk menjaga keselamatan kita. Okey, baik. Kita hendaklah mematuhinya. Oh, hendaklah mematuhinya. Okey, kena patuhi apa? Arahan guru dan juga tentang SOP. Sekarang sebut SOP kan. SOP keselamatan dekat bengkel. Okey, baik. Tak apa ya, nak kejap Ustaz nak suruh ni peraturan keselamatan. Peraturan keselamatan bengkel. Ustaz nak siapa baca pula ni? Okey, Muhammad Nur Iman Abdul Rahman ke? Abdul Rahman ke Abdul Rahim? Muhammad Nur Iman mana? Muhammad Nur Iman. Okey, sila baca. Peraturan keselamatan bengkel. Muhammad Nur Iman. Ada tak? Saya. Okey, sila baca peraturan bengkel. Peraturan keselamatan bengkel. Peraturan keselamatan perlu diamalkan ketika berada di dalam bengkel RBT. Kemalangan boleh berlaku jika kita tidak mematuhi peraturan keselamatan. Mari mematuhi mari kita berbincang dengan rakan-rakan tentang peraturan di dalam bengkel. Okey, kita bincang kawan-kawan. Okey, wahai kawan-kawan yang lain. Okey, tutup mic. Okey, Ustaz nak minta siapa pula? Muhammad Faqih. Muhammad Faqih. Nama penuh apa? Muhammad Faqih apa? Muhammad Faqih. Ya, saya Ustaz. Awak nama penuh apa? Muhammad Faqih apa seterusnya? Farhan ke? Muhammad Faqih Fahimi Ustaz. Oh, Muhammad Faqih Fahimi. Sebab Ustaz nampak FA je. Sekerat je. Dia tak nampak penuh. Okey, baik. Okey, baca yang seterusnya. Ayat seterusnya. Apa tu? Undang-undang. Apa peraturan? Peraturan. Yang Buka kuning. semua pintu dan tingkap bengkel sebelum memulakan aktiviti. Okey, mula buka tingkap. Okey, ni yang atas tu, yang kuning tu. Yang bawah Ustaz. Yang atas, kuning atas tu. Yang kuning atas tu. Patuhi semua tanda keselamatan di dalam bengkel. Patuhi semua tanda keselamatan bengkel. Okey, baik. Okey, terima kasih. Okey, patuhi semua keselamatan patuhi semua tanda keselamatan. Okey, kita kena prihatin ataupun kita kena peka, kena alert. Bahasa Inggeris alert kot. Kena peka, tengok semua tanda-tanda yang ada dalam bengkel tu. Tanda apa? Garisan contohnya. Naknya sekarang ni kan kena ikut SOP apa, PKP, PKPB apa semua tu kan, SOP kena jarak 1 meter. Situ semua di kelas ke di bengkel semua kita ada garisan dekat lantai terutamanya supaya kita dapat jaga jarak. Begitu juga di bengkel. Di bengkel ada sebelum ada PKP ke apa semua pun dah ada dah dia punya garisan-garisan supaya kita dapat menjaga keselamatan dengan ikut garisan ataupun peraturan tu. Okey. Antaranya garisan kuning, garisan merah. Kawasan merah biasa kawasan sangat-sangat dilarang atau sangat-sangat kena hati-hati. Kawasan kuning tu berhati-hati. Kena tengok keadaan. Dia sama dengan macam traffic light tu kan. Hijau, kuning, merah. Merah tu kena stop. Berhenti terus. Kalau kuning hati-hati. Kalau hijau baru boleh jalan. Cumanya dekat dalam mak-mak, dekat dalam bengkel ni hanya ada garisan kuning dengan garisan merah. Itu. Yang kedua seterusnya, buka pintu semua tingkap. Pintu bengkel hendaklah dibuka sebelum memulakan aktiviti. Kenapa buka? Sebab kita nak